وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah kepada Al-Fadhil Ustaz dan semua sahabat pencinta ilmu yang dikasihi Allah. Syukur Alhamdulillah kita masih lagi menjadi pilihan Allah untuk duduk dalam majlis ilmu pada malam ini. Moga majlis kita ini dalam redha dan rahmat Allah. Amin. Kuliah maghrib kita ini daripada saluran Google Meet Gema Nur Iman yang dipimpin oleh Puan Hajah Rosniati binti Mansur dan ditadbir urus oleh Ahli Jawatankuasa Gema Nur Iman. Akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Dr. Ashraf Suarin yang dengan pengajian kita kitab hadis-hadis sahih terbukti masa kini. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan umum kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solihin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Bagi meneruskan majlis, saya dengan ini menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz dengan segala hormatnya dan penuh takzim. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana hab lana minas salihin ya Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wallahu musta'an. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Tuhan kami, letakkan kerendahan, keikhlasan dalam hati dan jiwa kami ya Allah. Buang daripada hati kami rasa sombong, riak, takabur dan sebagainya ya Allah. Daripada bersarang dalam hati dan jiwa kami ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada Puan Pengurusi pemula bicara pada malam ini, Bonda Rosniati selaku pengurusi Gema Nur Iman dan seluruh ahli jawatankuasa dan para pencinta ilmu, taman-taman syurga yang bersama pada malam ini. Mudah-mudahan syurga yang sebenar, taman yang sebenar di syurga Allah nanti kita peroleh di akhirat nanti insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Seluruh yang dirahmati Allah, insya-Allah kita sambung berdasarkan buku ni hadis sahih terbukti masa kini. Insya-Allah tak banyak lagi akan habis insya-Allah. Ya Allah beri keberkatan setiap tajuk-tajuk yang kita kupas dan mudah-mudahan ilmu yang kita telah tadabbur insya-Allah di pengajian-pengajian yang lalu setiap minggu. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, tajuk kalau tak silap saya muka surat 186, betul? Fanatik mengkaji dan mendalami Islam. Betul Ustaz, betul. Baik, yang ada buku ni cuba buka muka surat 186. Fanatik mengkaji dan mendalami Islam. Syariat Islam menghargai ilmu dan memuliakan ulama. Oleh yang demikian itu, ilmu adalah cahaya dan para ulama adalah lentera yang menyinari kehidupan manusia, kehidupan insan. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk yakni ilmu dan agama yang hak, amal soleh, agar dimenangkannya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi dalam surah Al-Fath ayat yang ke-28. Dan Allah menganjurkan kepada para hamba-Nya dalam surah Taha ayat 114, katakanlah ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Al-Quran menyatakan bahawa menuntut ilmu adalah satu keharusan bagi insan muslim. Yang kita belajar ni macam malam ni, pengajian-pengajian yang kita lalui secara online, secara berdepan dan sebagainya, untuk apa sebenarnya? Untuk kita faham agama, untuk kita makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingatan Allah, cuba tengok dalam surah Taubah
Al-Quran menyatakan bahawa menuntut ilmu adalah satu keharusan bagi insan Muslim. Surah At-Taubah ayat 122 yang bermaksud tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi daripada tiap-tiap golongan? Di antara mereka, beberapa orang yang perdalam pengetahuan mereka mengenai agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Allah bagi ingat, bila mana berperang jangan semua berperang. Ada yang berperang, ada yang berjihad mempertahankan Islam, ada yang mendalami ilmu pengetahuan. Bila mana ada ilmu, itulah sebenarnya perkara yang paling utama, perkara yang paling aula. Bermakna balik daripada medan perang, mereka boleh mengajar kepada mereka yang balik berjihad. Rasulullah SAW beritahu umatnya dalam hadis riwayat Tirmizi, cuba kita renung, yang bermaksud sesungguhnya Allah menciptakan makhluknya dalam kegelapan. Lalu Allah memberikan kepada mereka daripada cahayanya. Sesiapa yang mendapatkan cahaya tersebut, maka dia mendapatkan hidayah. Dan siapa yang tidak mendapatkannya, maka dia tersesat. Umpamanya orang yang belajar ini, dia dapat hidayah, petunjuk, cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tak nak belajar di dalam kegelapan, seolah-olah di dalam keadaan kesesatan. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita muhasabah balik, bermakna tak ada henti, non-stop daripada kita belajar sampai kita mati. Kita belajar ilmu agama ni, kita belajar tentang fiqh, kita belajar tentang tauhid, kita belajar tentang akidah. Subhanallah, untuk kita merasai tentang Islam, kita merasai agama itu. Agama itu pakaian sebenarnya, cara hidup kita. Kita tak subhanallah, bukan sekadar kita belajar cukup sekadar itu, kita mencari lagi. Untuk kita hilangkan kejahilan, kita nak rebut, kita nak capai martabat cahaya petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hadis yang seterusnya riwayat Muslim, sesiapa yang dikendaki baginya kebaikan oleh Allah, maka dia akan memberikan pemahaman agama kepadanya. Allah nak beri kebaikan pada seseorang, Allah beri kefahaman agama padanya. Allah mudahkan kefahaman tentang ibadah, tentang ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang lain yang bermaksud sesungguhnya agama itu adalah nasihat. Ad-din nasihat. Para sahabat bertanya, untuk siapa? Rasulullah SAW menjawab, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin, kaum muslimin dan umat Islam secara keseluruhannya. Allahu Akbar, itu gambarannya. Abu Darda berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, mendalami ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya di antara jalan menuju ke syurga. Kita tempuh satu-satu jalan untuk cari ilmu. Malam ni kita secara online, tak ada tempuh jalan. Cuma tempuh rasa kemalasan, tempuh rasa bosan dan sebagainya. Rasa malas, gangguan, emosi, nafsu kita dan sebagainya. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda redha pada penuntut ilmu. Sesungguhnya manusia yang berilmu dimintakan keampunan oleh setiap penduduk langit dan bumi, bahkan ikan yang berada dalam air pun. Yang bermakna segala yang ada di langit dan bumi memohon keampunan, memohon keredaan pada para penuntut ilmu. Sesungguhnya keutamaan manusia yang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan di malam purnama daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Sesiapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Allahu Akbar. Dari seluruh yang dirahmati Allah, antara ahli ibadah dan ahli ilmu yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang berilmu. Ahli ibadah tanpa ilmu, dia tak faham kenapa dia beribadah, itu tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab kita kena faham satu-satu ilmu. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita muhasabah sama-sama. Hari ini jangan jemu, jangan kita bosan, jangan kita malas untuk kita belajar. Kita nak yang utama bila kita belajar, kita faham tentang agama, tentang ibadah, tentang ketaatan pada Allah. Dan yang kedua, bila kita belajar, kita tahu tujuan hidup kita. Dan yang ketiga, kesan orang yang belajar untuk agama ini, apa dia?
dia ada rasa takut. Takut daripada Allah, takut nak melakukan kemaksiatan, takut nak melakukan dosa, takut nak, subhanallah, takut nak melakukan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab ilmu itu kena diamal. Al-ilmu bila amal kasyajari bila samar. Ilmu yang tidak diamal umpama pokok yang tidak berbuah. Itu sebab tidak akan berganjak kaki anak Adam selagi tidak ditanya 4 perkara. Yang pertama, Allah akan tanya kepada kita, setiap kita nanti, umur ni mana kita habiskan. Masa yang bentuk umur ni. Hari ni banyak kita buang masa. Apa dia? Nikmat yang sering kita rugikan, kita lalaikan, apa dia? Nikmat kesihatan dan nikmat kelapangan masa. Itu sebab waktu kita sibuk ni, subhanallah, bila mana kita boleh ibadah, kita melakukan ketaatan, itulah nilai sebenar kita. Dan yang kedua, tidak akan berganjak kaki anak Adam selagi tidak ditanya tentang harta, mana dapat, ke mana dihabiskan, ke mana digunakan. Dan yang ketiga tentang ilmu. Ilmu tu bagaimana kita amalkan, kita sampaikan, atau sebaliknya. Allah akan tanya nanti di akhirat. Dan yang keempat, abdan fima ablah. Badan kita, ke mana kita letihkan, ke mana kita binasakan. Ingat seluruh yang dirahmati Allah yang bersama pada malam ini, kita buka selapang-lapangnya pemikiran kita, kita berfikir dengan sebaik-baiknya. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Orang-orang yang menyebut nama Allah dalam keadaan berdiri, baring dan sebagainya, dan berfikir tentang kebesaran Allah. Bila berfikir, itulah gambaran ilmu yang sebenar. Yang untuk apa tujuan hidup kita? Untuk apa Allah ciptakan daripada diri kita sebenarnya? Baik, pada era moden kini, musuh-musuh Islam giat melakukan propaganda anti-Islam melalui jaringan media yang mereka miliki, televisyen, akhbar, internet. Mereka menabur stigma terhadap kaum muslimin sebagai pengganas, dalang kepada segala huru-hara di berbagai tempat di muka bumi. Nampak? Bagaimana musuh-musuh Islam di kalangan orang kafir dan sebagainya, dia letakkan stigma, tanggapan yang buruk kepada orang-orang Islam ni sebagai pengganas dan sebagainya. Dan hari ini kita melihat bagaimana bukan di luar, di negara kita pun dah mula dah. Bagaimana nak merosakkan, bagaimana nak mudah, subhanallah, perbalahan berlaku, diletakkan stigma-stigma yang tidak elok, tanggapan yang tidak elok kepada Islam. Namun reaksi masyarakat internasional justru sebaliknya. Mereka sangat cenderung terhadap agama Islam dan berusaha mengkajinya. Label pengganas yang disematkan kepada pejuang Islam justru menjadi pintu masuk masyarakat Barat, Eropah dan Amerika untuk mengenali lebih dekat ajaran Islam. Bagaimana sebelum ini. Bagaimana subhanallah digambarkan pengganas. Dia letak label kepada orang bukan Islam. Bila mana Islam nampak diperangi, dizalimi, subhanallah, buka mata kepada dunia yang Islam ni tidak bersalah, yang Islam ni bukan sebagai pengganas. Demikian halnya dengan negara-negara yang mempunyai jumlah penduduk Muslim minoriti sikit, seperti India dan China. Rakyat dua negara yang mempunyai jumlah penduduk terbesar di dunia sangat simpati dengan sikap toleransi, moral, luhur dan kesantunan kaum muslimin. Lantas berusaha mempelajari Islam dan tidak sedikit memeluk agama Islam. Subhanallah. Itu sebab Nabi SAW dakwahnya bukan hanya dengan lidah, tapi bagaimana Nabi tunjuk dakwahnya dengan akhlak yang baik. Islam itu menarik dengan akhlaknya. Orang suka dengan Islam, cara akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW itu sebenar yang dibawa oleh Nabi SAW. Bila dizalimi, Nabi tak balas zalim balik, tapi Nabi tunjuk sikap peribadi akhlak yang sangat mulia. Tapi hari ini bagaimana kita mencontohi akhlak Nabi, atau dalam keadaan kita kata kita beramal dengan sunnah, ikut Nabi, cinta Nabi, tapi kita jauh daripada contoh susuk tubuh peribadi yang dibawa oleh Nabi SAW. Selanjutnya, berdasarkan kajian yang dilakukan oleh pusat-pusat kajian Islam, dapat diketahui bahawa faktor di sebalik kecenderungan masyarakat Barat menjadi mu'alaf adalah atas sebab 5 perkara, iaitu kehidupan semula yang mereka jalani hanya melahirkan kegersangan kering hati dan kegelisahan jiwa. Kehidupan hedonisme hanya melahirkan kehampaan. Maksud dia, dalam keadaan yang dibawa cara hidup yang semula lebih kepada tak ada ketenangan hati. Begitu juga kehidupan hedonisme,
apa dia lebih kepada tertumpu kepada dunia, lebih tertumpu kepada gemerlapan dunia, ya, hanya melahirkan kehampaan, tak ada kesan yang subhanallah peribadi, ya, jiwa yang baik dan sebagainya. Keyakinan agama yang mereka peluk hanya melahirkan keraguan dan kebingungan. Tapi bila balik kepada Islam, di situlah ada ketenangan. Ya, la ikraha fiddin. Ya, tak ada agama yang Allah redha di sisinya adalah inna dina indallahil Islam. Ya, Allahu Akbar. Tak ada paksaan dalam agama, tapi nak sebut inna dina indallahil Islam. Agama yang Allah redha adalah Islam. Mereka meyakini konsep Islam mengenai keesaan Tuhan, kemuliaan kitab suci, kebangkitan dan penghapusan dosa, serta konsep kehidupan yang diajarkan oleh Islam. Islam sangat cantik. Bagaimana dengan adanya pernikahan secara halal, ijab dan kabul dengan pernikahan, di situ menolak kepada kemaksiatan, lahir anak-anak luar nikah dan sebagainya. Kita berhenti sekejap, kita dengar suara azan, boleh? Seluruh yang dirahmati Allah, saya minta maaf yang kita bagi laluan pada azan, menghormati di sebalik itu ada rahmat Allah. Kita langit Allah buka, Allah nak dengar doa-doa kita, dan di sebalik kita jawab seluruh azan ada doa. Doa yang Nabi SAW bagi tahu takkan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika azan berkumandang dan ketika hujan turun dengan lebat di sebalik itu. Kita iringi dengan doa, ada barakah, ada rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya sebut sebelum ni, masa kita suntuk, dosa kita banyak,
Jadi inilah peluang tempat-tempat yang mustajab untuk kita pohon pada Allah, ya Allah ampunilah dosaku. Ampunilah dosa-dosa kami mudah-mudahan insya-Allah. Baik, seluruh yang dirahmati Allah, keyakinan agama yang mereka peluk hanya melahirkan keraguan dan kebingungan. Mereka beragama tetapi tidak berasa dekat dengan Tuhan. Ini agama selain daripada Islam. Mereka meyakini konsep Islam mengenai keesaan Tuhan, kemudian kitab suci, kebangkitan dan penghapusan dosa, serta konsep kehidupan yang diajarkan oleh Islam. Ni orang-orang yang jauh daripada Islam. Mereka peluk Islam, tapi tak ada kesan pada jiwa mereka ketenangan dan sebagainya. Ada yang sembahyang, tapi tak ada ketenangan daripada sembahyang. Sembahyang itu lebih kepada laknat Allah, kemurkaan Allah kepada yang melakukan solat tu. Allahu Akbar. Jadi kita ambil peduli dengan gambaran ini. Kita berada di zaman yang penuh dengan fitnah, cabaran yang sangat-sangat besar. Dalam keadaan kita nak tetap dalam beragama atau dalam keadaan kita tinggalkan agama, na'udzubillah min zalik. Mereka mengagumi Islam kerana sangat melindungi dan menghargai golongan wanita. Ini orang yang nak cuba mengenal Islam, yang melebihi agama maupun ideologi apa jua di muka bumi ini. Mereka mengagumi konsep Islam mengenai kasih sayang, perdamaian dan rasa keadilan. Perdamaian dan rasa keadilan. Mereka yakin bahawa Islam adalah agama yang menyelamatkan umatnya daripada malapetaka dunia maupun kehidupan selepas kematian. Ini gambaran. Bila kita kembali kepada Allah, kita merujuk kepada agama kita, kita bersandarkan jadikan agama ni sebagai benar-benar pegangan kita insya-Allah. Bila sebut Islam daripada perkataan salam, sejahtera, daripada perkataan selamat, subhanallah, dia takkan menzalimi hamba-Nya umatnya. Oleh sebab itu, bukanlah hal yang menghairankan jika kini ramai masyarakat barat, Amerika dan Eropah yang berbondong-bondong memeluk agama Islam, dan bukan sedikit yang menghantar putera-puteri mereka memperdalami ilmu agama Islam di pusat-pusat pengajian di negara-negara Islam seperti Madinah Al-Munawwarah, Arab Saudi, Universiti Al-Azhar Mesir maupun universiti-universiti ternama yang ada di negara-negara Timur Tengah dan negeri-negeri lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis riwayat Tirmizi yang bermaksud sesungguhnya berbagai bangsa akan menjadi pengikut kamu. Sesungguhnya ramai manusia dari berbagai penjuru dunia akan mendatangi kamu untuk mendalami agama. Jikalau mereka datang kepada kamu, maka berbuat baiklah kepada mereka. Ini ingatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bukan Islam, orang-orang kafir ini, bagaimana siapa pun datang nak kenal Islam, kita tunjukkan. Cuma hari ini, subhanallah, yang monopoli, yang subhanallah majoriti, yang jauh seolah-olah tak ada akhlak yang baik, akhlak yang mulia adalah orang Islam sendiri. Nama tu Islam, tapi cara hidup jauh daripada Islam. Bagaimana ingatan Nabi SAW, tidak akan berlaku kiamat bila mana gambaran ini, yang tiga gambaran ni yang utama yang berlaku. La yabqa minal Islam illa ismu. Tak ada yang tinggal nanti Islam tu hanya pada nama. Nama Islam tapi cara hidup jauh daripada Islam. Dan yang kedua, la yabqa minal Quran illa rasmu. Quran itu tak ada yang baca nanti sampai satu tahap. Tidak, bukan hanya rasmu. Hanya tulisan semata-mata. Allahu Akbar. Dan yang ketiga, la yabqa minal masjid illa al-bina. Tak ada yang tinggal daripada masjid, rumah-rumah Allah hanya binaan semata-mata. Orang dah berebut nak bina masjid untuk dapat nama, pujian manusia. Oh ini baik, bagus orang ni. Tapi cara hidup dia jauh daripada Islam, sekadar bina macam tu. Banyak hari ini. Ini na'udzubillah min zalik. Baik, seluruh yang dirahmati Allah, pada zaman ini, banyak institusi pendidikan di negara-negara kaya Timur Tengah yang memberi beasiswa bagi pelajar-pelajar Muslim daripada berbagai penjuru dunia. Mereka bahkan mengundang secara khusus anak-anak Muslim berprestasi tetapi miskin untuk menempuh pendidikan tinggi di negara-negara Timur Tengah. Selain itu, mereka juga mengundang para pelajar dari negara-negara Barat, Eropah dan Amerika maupun para pelajar dari penjuru dunia lainnya yang ingin memperdalami Islam. Subhanallah, bila ada gambaran begini, Islam itu meluas. Kita nak mengkaji, nak mendalami Islam itu mudah. Subhanallah. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, itu sebab bila kita letakkan anak-anak kita belajar agama bukan ketinggalan zaman.
Bila kita tak meletakkan anak kita pelajaran yang utama agama, itulah yang ketinggalan zaman. Macam saya nak hafal Quran, orang-orang dulu sebutkan, nanti nak kerja apa, nanti tak ada masa depan, Allah Akbar, macam-macam. Tapi hari ni kita buktikan orang hafal Quran boleh pergi jauh. Subhanallah, meletakkan basic agama, basic dengan Al-Quran. Kalau kita pergi ke negara-negara Timur Tengah yang profesional, kerja yang hebat ni, subhanallah, dia seorang doktor tapi malam ni dia menyampaikan kuliah-kuliah agama. Dia seorang jurutera, siangnya masuk pejabat, macam-macam profesion kerja yang hebat. Tapi dia dalam keadaan yang sama, dia juga ada saham akhirat mengembangkan ilmu agama. Bagaimana dia sebagai duta kepada agama Islam, sebagai promosi, mempromosi agama, agama Allah Subhanahu Wa Taala yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik seluruh yang dirahmati Allah, para penuntut ilmu agama itu diberikan layanan yang sangat baik dan diberi beasiswa yang mencukupi semasa menuntut ilmu. Dalam ajaran Islam, orang yang menuntut ilmu adalah setaraf dengan mujahid, yakni pejuang. Orang yang menuntut ilmu setaraf dengan mujahid, orang yang berjuang, yang pertahankan agama. Subhanallah. Hal ini disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Tirmizi, sesiapa keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah hingga pulang kembali. Kita ni menuntut ilmu, secara online ni juga digambarkan seperti itu, sampailah selesai. Allah kembali, kita boleh jadi kembali ke tempat tidur ke, kembali kita, subhanallah, walaupun kita secara online, walaupun ada online yang atas katil dan sebagainya, tetap disebut sebagai pejuang, orang yang berjihad, dia melawan kebodohan, melawan nafsu dan sebagainya demi nak faham agama. Allahu Akbar. Anas bin Malik berkata dalam hadis riwayat Tirmizi yang bermaksud, pernah ada pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dua orang bersaudara, yang satu suka datang ke majlis ilmu yang diasuh oleh Rasulullah untuk menuntut ilmu agama, dan yang lain yang giat bekerja untuk menyara diri dan saudaranya. Kemudian orang yang giat bekerja mengadu kepada Rasulullah perihal keadaan saudaranya tersebut. Rasulullah lantas berkata kepadanya, barangkali engkau mendapatkan rezeki kerana saudaramu yang rajin belajar ilmu agama. Seorang bekerja, seorang belajar. Seorang bekerja itu mengadu pada Rasulullah macam tak aci lah. Macam tak aci, dia pergi belajar, aku bekerja, aku penat-penat. Apa jawab Nabi? Boleh jadi rezeki yang kau dapat itu barakah daripada saudara yang belajar tadi. Subhanallah, nak cerita keberkatan rezeki itu, orang yang belajar semata-mata nak cari redha Allah, belajar agama untuk faham, saya sebut di awal tadi. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita jelas, kita faham di sebalik gambaran, dua gambaran ini, orang yang bekerja untuk kepentingan peribadi, begitu juga untuk menyara diri semata-mata, berbanding orang yang belajar untuk kembangkan ilmu itu, nilai yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya dunia itu telaknat. Dunia itu telaknat. Telaknat segala isinya, kecuali zikir kepada Allah dan amalan-amalan ketaatan, serta seorang alim dan manusia yang belajar ilmu. Telaknat ni maksud dia, Allah laknat dunia ni. Dunia yang umpama bangkai, yang digonggong oleh anjing tu, diheret ke sana sini. Melainkan orang yang suka berzikir kepada Allah, dia menyebut nama-nama Allah dan amalan-amalan ketaatan, dan orang yang alim dan manusia yang belajar ilmu agama. Alim itu dia faham agama. Allahu Akbar. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, bila kita cerita pada malam ini satu tajuk ingatan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang belajar agama, orang yang berilmu, subhanallah, nilai sangat tinggi di sisi Allah, menyuntik semangat kita non-stop untuk belajar. Bagaimana saya tengok tadi viral seorang nenek lah, bagi saya nenek lah, dah masuk nenek lah, 70 lebih, dia berjaya hafal Quran 30 juzuk. Subhanallah, dalam umur macam tu bukan menjadi halangan untuk dia menghafal Quran. Di Mesir ke di Saudi, saya tak pasti tadi. Tadi ternampak jadi. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, bukan alasan untuk kita cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang menghafal Quran, orang yang menghafal hadis,
orang yang belajar untuk elakkan kebodohan, kejahilan dan sebagainya. Saya sebut balik, non-stop, jangan berhenti daripada kita belajar sampailah kita tutup mata untuk cari redha Allah, untuk cari rahmat dan keberkatan Allah dalam kehidupan ini. Dan hadis yang lain yang agak panjang, Abu Hurairah menyatakan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang melapangkan satu kesusahan dunia daripada seorang mukmin, yang melapangkan kesusahan orang lain daripada seorang mukmin tu, maka Allah melapangkan daripadanya satu kesusahan di hari kiamat. Kita mudahkan urusan orang lain, kita lapangkan jalan pada dia, kemudahan pada dia, kita akan dilapangkan oleh Allah daripada kesusahan di akhirat nanti. Itu sebab ada 4 ciri-ciri ahli syurga. Daripada hadis Nabi SAW, yang pertama, sifat peribadi ahli syurga yang dekat dunia kena lakukan apa dia? Hayyin. Hayyin tu ketenangan. Apa masalah yang datang, apa yang dihadapi, inilah gambaran ciri-ciri ahli syurga, hayyin, ketenangan. Dan yang kedua, layin. Layin, apa dia layin? Kelembutan daripada lidah dia. Subhanallah, dia tak mengeluarkan kata-kata kasar, dia tak akan mengeluarkan kata-kata kesat, keji dan hina. Ini ciri-ciri ahli syurga. Dan yang keempat, sahlun, mempermudahkan orang lain, mempermudahkan, tidak menyusahkan. Subhanallah, Allah akan mudahkan dia kembali. Dan yang keempat, apa dia? Karib. Karib, maksud dia akrab. Inilah sifat ahli syurga dan ditunjukkan oleh Nabi SAW, orang yang mudah mesra dengan siapa pun. Lagi-lagi Nabi, dia akrab dengan anak yatim, dia akrab dengan fakir miskin. Jadi seluruh yang dirahmati Allah ni, kita cuba amal hayyin, layin, sahlun. Dan yang keempat, apa dia? Qarib. Akrab. Orang yang mudah bermesra dengan siapa pun. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sama lagi hadis tadi. Sesiapa yang memudahkan urusan manusia yang dalam keadaan kesulitan. Yang tadi orang yang susah, ini orang yang menghadapi kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah akan memudahkan baginya daripada kesulitan di dunia dan di akhirat. Hari ini ada orang pinjam kita, dia ada masalah, kita mudahkan urusan dia, kita halal dan sebagainya. Apa yang berlaku? Allah akan memudahkan baginya daripada kesulitan dekat dunia, begitu juga kesulitan kita di akhirat nanti. Sesiapa yang menutupi aib seseorang, seorang Muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Tadi memudahkan kesusahan, ini bantu orang yang kesulitan, dalam hutang dan sebagainya. Ini tutup aib pula. Allah akan tutup aib di dunia, begitu juga di akhirat. Allah sentiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Allahu Akbar. Itu sebab hari ini kita sakit, kita ada masalah, tapi di sebalik yang kita tak sedari, kita tolong orang, itulah ubat dia. Yang sebalik tolong orang, itulah penyelesai masalah yang kita hadapi sebenarnya. Allahu Akbar. Allah sentiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Sesiapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudah baginya jalan menuju ke syurga. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, yakni masjid, untuk membaca kitab Allah, yakni Al-Quran, dan mendekam kandungannya. Cuba faham kandungannya, melainkan ketenteraman akan turun ke atasnya, ketenangan. Allah bagi ketenangan. Orang yang baca Quran dan cuba faham, cuba beramal, Allah bagi ketenangan pada dia. Dan rahmat Allah meliputi mereka. Para malaikat mengiringi mereka. Allah menyanjung mereka, manusia yang mengajar dan belajar ilmu. Di tengah para malaikat yang berada di sisinya. Seolah-olah Allah sebut, bagusnya umatku ni, bagus hambaku ini. Dia belajar untuk cari redha aku. Subhanallah, bercerita, seolah-olah bercerita. Di kalangan tengah-tengah para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, saya ulang balik hadis ini. Yang pertama tadi, daripada hadis Nabi, sesiapa yang melapangkan orang yang berhadapan dengan kesusahan, Allah akan lapangkan baginya di akhirat nanti. Orang yang memudahkan orang dalam keadaan kesulitan, ada masalah hutang, dipermudahkan juga. Allah akan mudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Orang yang tutup aib orang lain, Allah akan tutup aib baginya di dunia juga di akhirat. Dan orang yang suka menolong, selagi mana dia suka menolong orang lain, Allah juga menolong pada dia. Dan yang seluruhnya orang yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Kita tempuh jalan juga walaupun secara online. Apa dia? Nak rasa malas, nak rasa jemu dan bosan,
Yang handphone ni kadang kita guna benda-benda yang tak elok. Subhanallah. Tapi kita sisih, kita utamakan untuk majlis ilmu, untuk cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, Allah menyanjung orang-orang macam ni. Dia cuba tadabbur Al-Quran, dia nak faham Al-Quran dan sebagainya. Subhanallah, untuk cari redha Allah, Allah redha kepadanya. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, sebagai kesimpulan daripada tajuk ni, saya berharap insya-Allah kita tak terus laju untuk tajuk yang seterusnya, tapi kita cuba faham tajuk demi tajuk, tak banyak lagi. Insya-Allah daripada kita dua tajuk kadang kita kurang faham dan sebagainya. Insya-Allah sebagai kesimpulan, realiti kehidupan kini tidak dapat disangkal bahawa ramai pelajar mahasiswa Muslim dari negara-negara Asia yang kini memperdalami ilmu di negara-negara Timur Tengah. Demikian halnya dengan pelajar-pelajar dari negara-negara Afrika, Amerika, Australia, Eropah yang mendalami ilmu agama di Timur Tengah, terutamanya Arab Saudi dan Mesir. Sungguh benar resah hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah terbukti di masa kini. Resah Nabi apa dia, ramai yang belajar tapi ramai yang tidak faham, ramai yang tidak beramal dengan ilmu yang dipelajarinya. Allah alam, silakan saya buka kalau ada kesulitan, tidak faham, keraguan dan sebagainya. Silakan. Silakan jemaah, jika ada soalan, kita ambil peluang tanya dengan Ustaz. Kita banyak-banyak doa seluruh yang dirahmati Allah. Allahumma faqihni fiddin, Allahumma faqihni fiddin wa 'allimni ta'wil. Allahumma faqihni fiddin wa 'allimni ta'wil. Ya Allah, berilah kefahaman agama padaku dan mudah mentakwilkan, menceritakan agama pada orang lain. Ini doa banyak-banyak, doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan doa ni juga kita tahnid baby kan yang baru lahir, ni Allah beri kefahaman pada dia. Allahumma faqihu atau Allahumma faqiha. Silakan. Ustaz, ada yang nak tanya berkenaan idah, boleh ke? Dekat chat. Silakan jemaah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, saya nak tanya yang berkaitan iddah ni. Untuk perempuan, maksudnya lepas pada bercerai, dia 30 hari Qamariah kan? Maksudnya tiga kali suci lah. Okey, maksudnya andai kata contoh dia bercerai 1 hari bulan dan 2 hari bulan tu dia datang haid. Maksudnya habis haid yang pertama tu, maksudnya dah 1 kali suci atau masih kena tunggu 30 hari atau macam mana? Satu kali suci insya-Allah. Oh, 1 kali, maksudnya dah kira 1 kali suci lah. Ya, betul. Dan berikutnya tu kali kedua, kali ketiga habis indah lah, maksudnya macam itu. Ya, betul. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Okey, sama. Ada lagi nak tanya? Silakan. Ustaz, sebenarnya kita kena banyak berdoa kan Ustaz kan? Walau dalam apa keadaan pun. Sebab semuanya dengan izin dan pertolongan dari Allah. Itu sebab saya sebut tadi, hidayah itu milik Allah. Jadi kita kena usaha kita hidayah. Bila usaha tak hidayah, antaranya kita banyak doa. Bagaimana kita dalam Islam ini, yang pertama, subhanallah, nilai seorang hamba dengan istighfar. Nilai seorang hamba ada 3 ni. Yang pertama istighfar, minta ampun dengan Allah, untuk Allah sentiasa beri rahmat pada dia. Rahmat keberkatan tu terhalang, hidayah terhalang dengan orang yang banyak buat dosa. Dan yang kedua adalah perbanyakkan doa. Banyak-banyakkan doa. Bila sebut doa ini pandangan Allah, kita hampir dengan Allah. Bila orang yang suka berdoa, Allah suka pada dia. Dan yang ketiga, salihul amal. Ni amal-amal yang baik. Dengan amalan kita ni akan mengundang hidayah, rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Silakan jemaah. Ada soalan lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kejap saya.
kita kalau tersedar tengah malam Ustaz, setiap malam kita tersedar tengah malam, tapi kita tak bangun sembahyang tahajud lah masa kita tak bangun sembahyang tahajud tu. Kita hanya berdoa je. Boleh Ustaz? Cantik soalan tu. Kadang kan, bila kita tergerak, sebenarnya Allah yang gerakkan. Dan sampai satu tahap, ialah bukan orang lain lah, kadang diri kita, diri saya sendiri kan, kita dalam keadaan letih, kita sakit kepala tak kurang sihat. Jangan kita pejam mata kembali selagi kita banyak-banyakkan berdoa. Dan antara amalan zikir yang kita kena perbanyakkan tengah malam adalah istighfar. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu satu. Yang kedua, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ni kita perbanyakkan dengan zikir tu. Dan yang ketiga, kita banyakkan doa apa yang kita mampu. Yang perlu kita doa, minta ampun pada Allah. Minta ampun pada Allah. Jangan lalaikan kita. Yang paling kita risau, kadang kita tak mampu beribadah. Tapi subhanallah, kita tak mampu juga berdoa. Doa pun tak mampu, subhanallah. Itu satu balak sebenarnya. Doa pun kita malas. Doa pun kita dalam keadaan subhanallah. Kita payah. Kita risau. Bila dah doa pun tak boleh, apa lagi kita yang boleh. Takut-takut kita dalam keadaan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama. Ada lagi sebelum saya tutup kuliah kita malam ni? Maafkan saya Ustaz. Okay, maaf Ustaz, kalau saya nak tanya mengenai saya ada baca buku, beli buku tajuknya kisah-kisah lain daripada ceramah Ustaz lah. Tajuknya Pelajaran Hidup dari Kisah-Kisah Nabi Musa. Dalam buku tu dikata Nabi Muhammad pernah cuba beberapa kali ingin bunuh diri. Adakah itu Israiliyat ataupun benar? Dalam buku tu lah dikata gini, wahyu berhenti turun beberapa lama hingga Nabi merasa beberapa kali ingin bunuh diri dengan cara menerjunkan diri dari puncak gunung. Tapi setiap kali beliau berada di puncak gunung untuk menerjunkan dirinya, Jibril menampakkan dirinya dan mengatakan, hai Muhammad, sesungguhnya engkau betul-betul Rasulullah. Jadi adakah itu Israiliyat ataupun buku tu dia nak buat sedapkan cerita je ke macam mana Ustaz? Mohon pencerahan. Terima kasih Ustaz. Tapi bila sebut gambaran Nabi nak bunuh diri tu, dia satu fakta yang subhanallah, Nabi insan yang mulia. Allah pelihara Nabi daripada melakukan dosa dan Allah pelihara Nabi yang maksum, terhindar daripada neraka. Bila sebut maksum, terhindar daripada dosa, dan Nabi confirm ke syurga. Tapi bila cerita tentang Nabi ingin bunuh diri itu satu kenyataan yang tidak tepat. Hati-hatilah dalam buku hari ini macam-macam. Banyak benda-benda yang ditopuk tambah untuk sedapkan cerita. Nabi bukan insan macam tu. Itu sebab kalau kita renung bagaimana Nabi SAW dibelah dadanya ketika kanak-kanak untuk mengeluarkan benda-benda anasi-anasi bisikan syaitan dan sebagainya. Bila bunuh diri itu syaitan lah daripada syaitan. Nabi bukan macam tu. Hati-hati. Hati-hati. Na'udzubillah misalnya. Cepat-cepat kita hindarkan, kita tinggalkan buku ni. Fitnah. Ini Islam liberal, orientalis dan sebagainya. Na'udzubillah, benda-benda yang mengerut. Hati-hati. Cepat-cepat kita istighfar daripada menunduh Nabi yang macam tu. Sebab apa? Dada Nabi dibelah, dikeluarkan benda yang subhanallah, dan Nabi dicuci hatinya pun semua dimasukkan kebaikan. Bukan bermakna boleh dicuci tu Nabi jahat. Tak, Nabi bukan jahat. Tapi nak lebih dimurnikan lagi. Sebab apa? Nabi adalah kekasih Allah. Jauh daripada manusia biasa. Ada yang rasa tertekan, ada rasa nak bunuh diri dan sebagainya. Wallahualam, itu mampu saya jawab. Baik, terima kasih. Mohon juga kawan-kawan jangan belilah buku tu. Sebab saya pun beli agak mahal. Sebab kisah Rasul kan. Nabi Musa, Nabi-Nabi berbagai lah. So itu saya dah berhentilah. Terima kasih Ustaz. Itu sebab kita hati-hati. Zaman hari ini antara yang cuba menyesatkan melalui penulisan. Penulisan yang tak ada tapisan daripada KK dan sebagainya. Hati-hati. Kadang dia tidak berasas. Setiap cerita tu ada dalil. Ada dalil dia. Hati-hati. Saya boleh sebut hati-hati. Bila tuduh Nabi macam tu, itu satu benda yang subhanallah. Satu benda yang fitnah kepada Nabi SAW. Na'udzubillah. Bakallah lebih elok. Kalau dapat buku tu share, bukan untuk beli. Tapi lebih kepada kita hindarkan.
Ni hari ni macam-macam, hari ni sangat banyak. Ni Allah a'lam. Ustaz, kalau macam tu buku macam tu nak kena report kat mana Ustaz? JAKIM ke? Jabatan Kemajuan Islam Malaysia ke? Ya, Nak betul. report, eh? Betul, Bawa betul. buku tu Anis pergi report. Majlis agama, bawa ke majlis agama. Ustaz ada soalan dekat chat. Kalau kita berilmu tapi tidak beramal, macam mana tu Ustaz? Saya sebut daripada awal tadi dah. Saya dah jawab daripada awal tadi. Bila ilmu yang tidak diamalkan macam pokok yang tak berbuah. Derendang tapi tak berbuah. Apa maksudnya? Tak ada manfaat. Dan Allah akan tanya di akhirat nanti 4 benda ni. Ni tidak akan bergerak. Ni ilmu ni juga satu amanah. Ilmu ni juga satu amanah. Ni ilmu yang tidak diamalkan, ilmu yang tidak disampaikan. Ni Allahu Akbar. Mudah-mudahan dapat tadi. Saya sebut daripada awal tadi. Saya nampak dekat chat soalan tadi. Ya Ustaz, saya dah dapat jawapannya. Maaf Ustaz, ingat belum jawab. Okey, lain ada sebelum kita tutup? Saya nak sebut begini. Bila sebut zaman kita hari ni zaman fitnah, zaman orang nak cuba rosakkan Islam, zaman orang nak mandang agama ni remeh. Macam gambaran tadi, kita ini subhanallah tidak sempurna iman kita bila mana kita tidak mencintai Allah yang utama, begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila dengan gambaran-gambaran tadi, saya dah jadi berdebar kan, bila gambaran tadi Nabi nak bunuh diri, itu sesuatu fitnah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati-hatilah. Cepat-cepat kita bersunahkan, apapun kita kena jaga solat, kita jaga perbanyakkan doa untuk kekuatan diri kita sebenarnya. Hati-hati. Zaman hari ni macam-macam sebenarnya. Wallahu a'lam. Kalau tak ada soalan. Ustaz, kena amal doa sebelum salam tu kan? Mohon jauhkan dari azab api neraka, fitnah dajjal kan zaman sekarang ni. Betul. Apa doa dia? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, peliharalah aku daripada azab neraka, azab kubur, fitnah waktu hidup, fitnah waktu mati. Fitnah hidup ni lah dalam keadaan kita punya akidah tak teguh. Kita mudah terpengaruh begini-begini. Itu sebab ilmu macam ni kena duduk. Kena duduk, jangan kita tinggalkan. Ya Allahu Akbar. Dan apa dia? Masih Dajjal. Dajjal bila disebut masih ni, dia buat fitnah melata. Ya Allahu Akbar. Fitnah melata. Sampai kita ni sama ada kita kuat tak kuat. Na'udzubillah min zalik. Allah Alam, saya rasa sekadar ini kita akan jumpa di pertemuan akan datang, boleh? Ustaz? Ya, silakan. Minta maaf. Sebab saya takut scam. Ustaz punya akaun yang satu pondok, satu lagi yang untuk akaun Ustaz tu, yang satu tu RHB. Dua-dua boleh ya Ustaz? Dua-dua boleh di deposit? Betul-betul. RHB yang mula-mula dulu kita pakai tu sebab tak ada akaun pondok. Pondok motivasi HAMQ tu kita guna sekarang. Yang lama pun kita guna lagi. Yang tak ada kita pakai main bank. Sekarang kita guna bank Islam, pondok Sud sementara tu boleh juga. Allah A'lam. Okey, terima kasih Ustaz. Ustaz, kita tutup majlis ya? Boleh. Boleh Ustaz berehat. Okey, terima kasih jemaah. Buat pengetahuan jemaah, selepas ini kita tiada kuliah Isyak kerana Ustaz seterusnya ada masalah kesihatan. Kita akan berjumpa lagi untuk kuliah subuh esok. Untuk tidak melengahkan masa, memandangkan Ustaz pun nak solat Isyak, mohon Ustaz tutup majlis ilmu kita pada kuliah maghrib ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr serta doa. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandanglah diri kami dengan pandangan rahmat-Mu, dengan pandangan hidayah petunjuk-Mu ya Allah. Pandangan belas kasihan-Mu ya Allah, walau diri kami ini banyak bergulungan dengan dosa dan kemaksiatan. Ya Allah, tolong pandang kami, jangan biarkan kami sendiri ya Allah untuk menjaga diri kami ini ya Allah. Zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan skema dan sebagainya ya Allah. Tolong pandu kami ya Allah. Tolong ampunkan dosa kami, dosa ayah ibu kami, dosa ahli keluarga kami, dosa anak-anak kami ya Allah. Dosa seluruh yang menandah tangan saat ini dan seluruh umat Islam yang masih hidup atau telah pergi meninggalkan kami ya Allah. Ya Allah, seadanya umur kami, hidup kami ya Allah,
Berilah kekuatan pada kami untuk ketaatan padamu, bukan kelalaian padamu, ya Allah. Ya Allah, tolong kami, ya Allah. Tolong pandu kami, ya Allah. Kami tak ada daya dan upaya, ya Allah. Jadikan kami benar-benar beriman, jadikan kami benar-benar baik, bukan pura-pura baik macam orang munafik dan sebagainya, ya Allah. Matikan kami dalam husnul khatimah, dengan matikan kami dalam su'ul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Tangguh dengan tasbih kafarah dan surat al-asr. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.